Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق بلساني واشرح بي صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran dan rasa terima kasih kita kepada Allah Ta'ala dapat kita sambung pengajian kitab Idaman Penuntut. Perbahasan hari ini adalah perbahasan yang agak penting, sama penting dengan perbahasan lepas, iaitu berkaitan dengan solat Jumaat. Solat Jumaat syarat wajib, bukan syarat wajib, syarat sah solat Jumaat. Muka surat 49, Jawi 97, Jawi yang ke-6, kita masuk yang ke-6 lah. Rumi 49, muka surat 49 Rumi, Idaman Penuntut jilid 1. Yang mana kita sedang membicarakan tentang syarat sah Jumaat. Kalau tak cukup 6 perkara ni tak sah Jumaat. Mana penting lah, sebab dia ada kena-mengena dengan orang lain. Dan dia buat tiap-tiap minggu. Kalau syarat sah semayang, syarat semayang, sah semayang, dia berkaitan dengan, mungkin kalau kita tak solat jemaah, dia berkaitan dengan kita saja. Tapi ni Jumaat. Bila Jumaat tak boleh qada. Apa tu dia penting. Kalau solat biasa, fardu, ada masalah atas kecuaian, boleh qada. Kalau solat Jumaat, qada macam mana? Takkan nak khutbah apa hari Khamis, hari Senin kata kenapa qada? Tak boleh. Jadi makna dia sangat penting. Dia paling penting. Jadi ada 6 perkara, kalau tak buat, kalau langgar 6 perkara ni batal ataupun tak sah Jumaat. Yang pertama kita dah bahas, dia buat mesti waktu Zuhur, tak boleh waktu Asar ke Maghrib ke, tak boleh Jumaat tu. Yang kedua, mesti buat dalam kawasan perumahan, tempat orang duduk, bukan tempat orang mari singgah kerja lepas tu balik. Kosong tempat tu. Bukan. Tempat orang duduk. Penempatan. Yang ketiga, syarat ketiga, mesti buat Jumaat itu dekat... yang syarat ketiga, jangan ada 2 Jumaat dalam satu qaryah lah. Satu qaryah. Itu syarat ketiga. Kemudian, syarat yang keempat, mesti 40 orang. Mesti 40 orang. Syarat sekurang-kurang 40 orang pula dengan cukup syarat mastautin ahli salah, kena cukup syarat, bukan asal 40 aja boleh kira, bukan. Okey, kita dah bincang sebelum ni. Yang kelima, yang keempat apa tadi? Berjemaah. 40 dengan nombor 4 dengan nombor 5 ni lebih kurang. Lebih kurang. Maksudnya 40 yang nombor 4 tu membicarakan tentang mesti sekurang-kurang dapat 1 rakaat untuk dapat Jumaat. Yang kelima, bincang berkaitan dengan mesti ada 40 ahli Jumaah ataupun orang yang layak untuk dikira 40. Okey, kita dah bahas panjang. Masuk kita yang keenam. Yang keenam, syarat keenam. Langgar syarat keenam ni tak sah juga Jumaat. Okey. Yang keenam. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Yang keenam, didahulukan dengan 2 khutbah. Dan khutbah itu pula mengandungi 5 rukun. Mesti didahulukan. Mesti sebelum sembahyang Jumaat tu mesti ada khutbah. Dan khutbah tu mesti 2. 2 khutbah.
Bila mesti ada khutbah, nak tahu juga khutbah tu dia ada bunyi. Cocok. Dia sentuh. Bunyi tak? Tarik sikit. Kan? Boleh? Okey. Dia bunyi kan? Bersentuh kursi dengan ni. Mesti 2 khutbah. Jadi asal khutbah je boleh ke? Khutbah tu bahasa Arab, bahasa Melayu ucapan. Asal berucap je boleh. Oh tak, khutbah pun ada syarat juga. Syarat khutbah ni dia mesti khatib mesti kena mahir sungguh. Syarat khutbah. Syarat sah Jumaat yang macam contohnya dilakukan pada waktu Zuhur, dirikan dalam kawasan perumahan, itu sekali je. Bila dah complete bulan depan, minggu depan sama je lah. Tapi dalam masalah rukun khutbah ni, khatib dia kena mahir sungguh. Bimbang takut dia tak mahir, jadi masalah besar. Masalah bukan kecil, masalah besar. Sebab apa? Kalau jadi apa-apa atas kecuaian menyebabkan tidak sah kerana kecuaian dalam memahami rukun khutbah, bukan dia seorang aja. Kena buat pengumuman tu. Kalau pengumuman tu dalam taman ni memang orang yang tu je datang semayang, lepas tu buat pengumuman untuk selesaikan masalah qada atau semayang Zuhur, tak apalah. Kalau orang luar datang, macam nak cakap kat dia? Dia datang singgah. Dia tak sah tu. Kenapa dia tak sah? Kerana khatib tak sah. Kenapa khatib tak sah? Cuai dalam hukum hakam rukun khutbah. Bila rukun khutbah tak kena, dilanggar, maka semayang Jumaat tak sah. Semayang Jumaat tak sah, maka dia kira berhutang semayang. Kalau buat pengumuman, orang yang kampung ni, yang semayang sini 400 orang, 300 orang dengar, 100 orang tak dengar. Dia pergi mana-mana tu. Tak orang luar ke apa ke. Macam mana tu, siapa nak tanggung? Khatib lah. Khatib lah. Sebab tu kata benda ni penting. Khatib dia kena mahir sungguh dalam rukun khutbah. Saya dulu masa dekat Lembah Kelang dulu, saya buat ujian untuk khatib. Untuk khatib ujian, mula ujian umum macam sembahyang kan. Ujian umum macam rukun-rukun sembahyang. Lepas tu khusus sikit solat jemaah. Lepas tu paling khusus Jumaat. Okey, solat seorang, okey, luluh, okey. Maksudnya tak ada masalah. Alah, salah satu dua salah faham, tu biasalah tu. Kan? Takkan nak betul semua. Masalah solat berjemaah, ini cerita khatib ni, Imam Bilal, kursus Imam dan Bilal masa tu. Imam dan Bilal. Bab sembahyang bolehlah, kalau markah tu dapat A lah, pakat-pakat dapat A je lah. Imam Bilal takkan tak A lagi. Bab sembahyang. Bab solat jemaah 30% agak mengecewakan. 30%. Maksudnya dia punya keputusan tu. Macam mana boleh tak tahu hukum ni? Contohlah. Macam mana boleh tak faham masbuk muafiq lagi ni? Padahal imam patut kena faham. Ada dalam 30%, agak mengecewakan sikit. Tu jemaah. Jumaat kurang 50%. Yang lulus. Kurang 50%. Bab solat seorang, alright. Salah satu dua kita pejam mata je. Jemaah 30%. Tak sampai standard. Bukan salah semua, tapi tak sampai standard. Jemaah, berjemaah, imam makmum hukum hakam, imam terlupa, makmum terlupa, belah-belah gitulah. 30% tak sampai standard. Jumaat termasuk solat Jumaat, syarat wajib Jumaat, syarat sah Jumaat, rukun Jumaat lah, itulah Jumaat. Tak sampai 50%. Tapi tiap-tiap minggu baca khutbah. Takut. Tak takut ke? Takut. Tak boleh. Dia tak boleh cakap lebih-lebih sebab dia orang. Tapi takut. Itu di sana. Mana? Bandar. Sini takkan. Sini okey kot. Macam tu lah. Okey kot. Rukun khutbah. Mari kita tengok. Orang yang baca khutbah ni, mari kita tengok. Dia tahu tak? Kalau dia tak tahu, bahaya. Sangat berbahaya. Okey. Didahulukan dengan 2 khutbah, dan khutbah itu pula mengandungi 5 rukun. Rukun khutbah. Langgar 5 ni khutbah tak sah. Khutbah tak sah, solat Jumaat tak sah. Solat Jumaat tak sah, semua tak sah. Cukup 40, tak cukup 40 tak sah. Maka yang kena tanggung khatib. Dosa tu kena tanggung khatib. Okay. Bukan seorang. Kalau 1000 orang. Kalau tiap-tiap minggu
Tak takut? Saya takut ni, rasa takut berdebar. Sebab bila kita baca, tiba-tiba, kami dah buat macam ni 3 tahun dah, 10 tahun dah. Tak berdebar. Yang melanggar rukun, tak berdebar. Berdebar pun. Okay. Yang pertama, rukun yang pertama, membaca alhamdulillah, memuji Allah, atau nahmadullah, atau apa tu? Lillahil hamdu. Lillahil hamd. Adalah lillahil hamd. Sebab bila bahasa Arab dirumikan, jadi gitu lah. Apa benda? Lillah hal hamdu. Maksudnya lillahil hamd. Itulah maksud dia. Okey. Tidak diluluskan, tak sah selain daripada itu. Syarat pertama, dia panggil hamdalah. Apa benda hamdalah ni? Hamdalah adalah memuji Allah. Memuji Allah macam-macam cara. Antara memuji Allah dengan sebut alhamdulillah, tu puji Allah. Boleh alhamdulillah. Boleh juga nahmadullah, jamak, kami semua memuji Allah. Boleh juga lilhamdu, lillahil hamdu, lillahil hamdu. Bagi Allah itu segala kepujian. Dia sama lah, tukar-tukar. Maksudnya kita puji Allah. 3 ni tak ada masalah. Tak ada masalah. Dengan maksud boleh pakai. Selain daripada 3 ni tak boleh. Tak boleh. Jadi yang pertama adalah hamdalah, mesti ada dalam khutbah. Dalam khutbah. Khutbah pertama dan khutbah kedua. Jadi kena sentiasa perhati. Yang panjang-panjang tu itu bukan wajib, tu sunat. Yang panjang-panjang tu. Yang wajib tu alhamdulillah. Apa? Innal hamdalillah. Tu yang wajib. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Semua sunat. Yang wajib hamdalah. Yang biasa kita baca alhamdulillah dengan innal hamdalillah. Nahmadullah boleh, ahmadullah pun boleh. Ahmadullah. Ya biasanya kita alhamdulillah ataupun innal hamdalillah. Itu biasalah. Ya. Tak boleh tukar dengan Allah tu dengan Ar-Rahman ke, sedangkan Ar-Rahim ke, sedangkan Ar-Rahman Ar-Rahim tu nama Allah juga. Apa masalahnya? Tak boleh, tak usah. Macam takbiratul ihram lah. Allahu akbar, Ar-Rahmanu akbar. Ar-Rahman tu pun Allah juga. Tak boleh. Dia mesti Allah. Allah Maha Besar. Begitu juga. Tak boleh macam nak sebut Ar-Rahmanu lillah kot. Gitu tak boleh. Tak boleh tukar Allah tu dengan nama-nama yang lain dalam Asmaul Husna. Tak boleh. Allah sahaja. Ismul A'zam sahaja. Dan kalau kita tengok, kita perhati, khutbah Jumaat dimulai dengan alhamdulillah ataupun hamdalah kan. Kita perhatilah. Solat raya mula dengan apa? Pernah perhati tak? Ni tak wajib. Memang alhamdulillah tu wajib dalam solat Jumaat. Tapi tak wajib awal-awal. Janji ada. Duduk atas, tengah, bawah boleh. Janji dalam khutbah pertama tu dia ada. Masa nak duduk dah baru alhamdulillah. Boleh. Cuma biasanya disunatkan awal-awal lagi. Alhamdulillah. Dalam itu solat Jumaat. Awal-awal lagi. Cuma jangan keluar daripada khutbah yang pertama. Boleh. Baca di mana-mana sahaja. Alhamdulillah tu. Terbaik buat awal-awal. Solat raya dimulakan dengan apa? Alhamdulillah juga. Takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kan? Dimulakan dengan takbir 9 kali, khutbah kedua takbir 7 kali. Dalam khutbah tu. Itu pun sunat lah. Khutbah raya kan sunat. Cuma nak bagi tahu, khutbah raya dimulakan dengan Allahu akbar. Sunat. Solat minta hujan, istisqa. Biasa tak? Pernah solat minta hujan? Seumur hidup? Tak pernah? Tak je? Kita doakan supaya tak payah solat sampai ke sudah. Sebab kalau solat maknanya kemarau. Minta hujan kan? Ada orang pernah? Nah, tak pernah kan? Mudah-mudahan kita tak payah solat istisqa lah. Bukan tak nak solat. Tak nak kemarau. Sebab dengan kemarau baru ada solat sunat istisqa. Saya pernah. Solat sunat istisqa, dia ada khutbah juga. Dia ada khutbah. Khutbah dia dimulai dengan astaghfirullah. Jadi cantik. Khutbah Jumaat, alhamdulillah. Khutbah raya, Allahu akbar. Khutbah minta hujan, solat minta hujan, sebelum solat minta hujan tu adalah astaghfirullahalazim.
9 kali. Istighfar 9 kali. Kenapa istighfar 9 kali? Kenalah dengan kemarau tu. Bila kemarau adalah buat dosa tu. Tengok ada tak hiburan berleluasa tak? Hiburan. Ada tak majlis ilmu? Adakah majlis ilmu disekat? Adakah hiburan terlalu berleluasa? Macam mana? Jika ada tu, kemarau. Ada kemarau. Allah balas kemarau. Jadi, bila disunatkan dimulakan dengan Alhamdulillah, ataupun Allahu Akbar, ataupun Astaghfirullahalazim, maka satu amalan yang tidak tepat. Tapi bukan berdosa, bukan tak sah, tak tepat. Apabila membaca, khatib membaca tajuk khutbah. Sebab saya pernah dengar. Kan khutbah print, kan atas tu ada tajuk. Dia baca tajuk tu dulu. Dia baca tajuk Isra Mi'raj. Innal hamdalillah. Sebab itu tajuk. Siap baca tajuk lagi. Tajuk dia baca sungguh. Ini baru namanya kulit ke kulit. Tapi dalam khutbah tak payah baca tajuk. Pejabat agama nak bagi tahu tajuk tu je. Nanti kat dalam tu ada. Dia bagi tajuk. Tajuk khutbah Jumaat. Tajuk itu. Lepas tu Isra Mi'raj. Lepas tu Alhamdulillahil qail. Apa pula ada awal-awal? Maka lagi cara dia tu. Macam tu juga dalam khutbah raya pun sama juga. Berkorban amalan yang mulia. Lepas tu Allahu Akbar. Kata apa salah ada mula-mula tu? Mula tak faham tau. Bila download teks lah ada kat atas. Khatib pun semua nak baca. Kenapa tak baca disediakan oleh Jabatan Agama Islam kat bawah kecil tu? Apalah. Jadi bila baca gitu, hilang satu sunnah. Iaitu dimulakan khutbah dengan bacaan tadi lah. Alhamdulillah ataupun Allahu Akbar pada khutbah raya atau Astaghfirullahalazim pada khutbah solat minta hujan. Best. Itu yang pertama. Pertama, mesti ada Alhamdulillah. Tak ada, tak sah khutbah. Walaupun panjang, berjela sekalipun, tak ada Alhamdulillah dalam khutbah pertama dan khutbah yang kedua. Maka tak sah. Satu. Itu rukun tu kan? Rukun. Yang kedua, selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Allahumma salli ala Muhammad atau nasalla. Apa tu? Nasalla ala Muhammad. Tu maksudnya. Bukan nasalla aja. Nasalla ala Muhammad ataupun usalli ala Muhammad. Boleh juga. Ataupun Ahmad, ala Ahmad ataupun Allahumma salli ala Ahmad. Itu maksud ala Ahmad tu. Bukan ala Ahmad. Kita kata ala Ahmad boleh. Bukan. Ala Ahmad tu sambung selawat tak ada tu. Ala Ahmad. Kata Ahmad apa? Jadi macam mana? Allahumma salli ala Ahmad. Tu maksud dia. Ataupun ala Nabi. Dia pun tiba-tiba je khutbah ala Nabi. Tak selawat. Selawat lah. Kenapa? Kita kata boleh ala Nabi. Bukan. Maksudnya Allahumma salli ala Nabi. Tu maksud dia. Cuma dia buat singkat-singkat. Dan seumpamanya. Yang terbaiknya ada selawat dan salam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, sallu alaihi, selawatlah kata Nabi. Sallu alaihi wasallimu taslima. Dan jangan lupa salam ada sekali. Jadi yang paling terbaik Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Itu yang terbaik. Dan yang lain-lain bolehlah janji selawat. Yang kedua, tak selawat tak sah khutbah. Khutbah pertama dan kedua kena ada selawat. Kurang sekali. Yang ketiga, wasiat atau berpesan kepada orang ramai dengan takwa. Berpesan dengan takwa. Dia bagi contoh tak? Tak bagi contoh. Yang paling terkenal sekali dengan ittaqullah. Rupa-rupanya ittaqullah tu rukun. Bukan saja-saja je. Ittaqullah tu rukun. Ataupun kata wasiat atau berpesan kepada orang ramai dengan takwa. Yang terbaiknya adalah usikum wa iyaya bitaqwallah. Aku berwasiat. Sebut wasiat. Kamu semua aku berwasiat kepada diri aku dan kamu semua para hadirin supaya takwa pada Allah. Itu yang terbaiklah. Tapi tak wajib gitu. Asalkan pesanan tu pesanan takwa. Ittaqullah. Cukup. Tapi mesti bahasa Arab. Yang bahasa Arab dia akan sebut nanti. Kita tak boleh bertakwalah pada Allah ya. Kita cakap bahasa Arab pun berapa kali tak faham. Nak beritahu bahasa Melayu. Bertakwalah pada Allah. Tak usah. Dia mesti bahasa Arab. Itu bab tu akan datang dia akan sebut. Mesti bahasa Arab. Rukun mesti bahasa Arab. Rukun. Yang lain tak apa. Rukun mesti bahasa Arab. Jadi ittaqullah adalah rukun mesti bahasa Arab. Dan tak semestinya ittaqullah. Boleh juga
ayat-ayat ati Allah. Boleh juga. Dengan maksud memberi wasiat, berpesan kepada orang ramai supaya bertakwa. Takwa ni apa? Takwa ni bermaksud junjung perintah Allah, tinggal larangan. Itulah maksud takwa. Jadi apa-apa kalimah yang bermaksud peringatan untuk menjunjung perintah Allah, meninggalkan larangannya, memadai dengan syarat bahasa Arab. Syarat Jadi bila kita faham rukun khutbah adalah wasiat atau berpesan dengan takwa, berpesan supaya takwa, maka isinya takwa lah juga. Jangan isinya makan buah-buahan tempatan. Tak boleh saya baca banyak, bahaya. Sikit-sikit je. Ni makan buah-buahan tempatan. Tentanglah musim durian, tak banyak tak laku. Nak ekspor kat China tak boleh, sini tak nak terima. Banyak sangat baja chemical, reject. Tiba-tiba macam mana ni? Banyak ni, rugi kan, main rugi. Habis sekali, makanlah buah-buahan tempatan. Mana takwanya kat situ? Malah makan kalau durian tu bukan lebih kepada tak jauh daripada takwa. Sebab apa? Sebab dengan bau nak datang masjid tak boleh. Makruh, silap-silap haram dengan sedawa dia tu. Jadi tengok, isi tu biarlah ke arah takwa. Takwa. Kalau berhati-hati di jalan raya, takwa. Nak kait ke mana supaya jadi takwa juga. Kadang-kadang nampak macam biasa je. Bila kita kait, jadi takwa juga. Macam mana? Berhati-hati di jalan raya. Berhati-hati pulang ke kampung. Kat mana nak tarik sampai jadi takwa tu? Pandai-pandai lah buat ayat. Tapi tengok sekali lalu berhati-hati di jalan raya, tak ada pun ke takwa tu. Tak nampak pun boleh pergi ke takwa. Boleh lah kalau pandai buat ayat, akhir sekali asalnya berhati-hati di jalan raya, akhir sekali dengan sebab berhati-hati tadi dapat takwa. Jika boleh, alright. Kalau tidak, duduk gitu je lah. Statistik seramai 37,549 bersamaan 39.534%. Apa benda tu? Tak adalah salah, tapi diorang catat ke apa? Nak ambil statistik ke nak buat apa? Nak siap berpersen. Lebih kata ramai di jalan raya, ramai yang menemui ajal di jalan raya. Memang ada ya. Kenapa 39,435 bersamaan dengan buat apa nak tahu tu? Itu yang antara ubat untuk suruh tidur lagi tu. Jadi dia punya isi dia mesti berkisar dengan tentang takwa. Taat. Patuh perintah Allah. Sebab antara rukun dia adalah berpesan dengan takwa. Yes. 3. Kemudian dia kata kat sini, ketiga-tiga rukun ini wajib adanya dalam khutbah pertama dan kedua. Maknanya kalau kita kira satu-satu jadi 6 lah. Kalau 3, kita boleh kata 2-2 khutbah. Mesti ada 3 ni. Ya. Yang keempat, membaca satu ayat daripada ayat Al-Quran pada khutbah yang pertama. Atau khutbah atau yang kedua, tetapi yang eloknya pada khutbah yang pertama. Mesti ada ayat Quran. Cuma dia tak jelaskan lagi. Kadang-kadang kitab-kitab yang agak tebal sikit, dia sebut ayat Quran tu tak boleh sebarang. Tak boleh janji ayat Quran, tak boleh. Ayat Quran tu istilahnya mesti memberi faham. Ada ke ayat Quran yang tidak memberi faham? Ada. Ayat Quran tu mesti memberi faham. Ataupun kalau kita kata ayat Quran tu mesti ada mubtada' dengan khabar. Dia mesti ada cerita, mesti ada keputusan dia. Kalaulah ayat tu 2-3 ayat tapi tidak memberi faham, tetap juga tak sah, tak diterima ayat Quran itu. Contoh, idzas samaa'un syaqqat, apabila langit terbelah. Dapat? Tak ada. Nanti beberapa ayat nanti, ujung nanti dia nak bagi tahu, suruh bertakwa dan sebagainya. Masa tu barulah ada khabar dia, apa cerita dia. Apabila langit terbelah. So, ada memberi faham, tapi ada tak apa-apa yang dapat faham ayat tu? Iyalah, kalau langit terbelah pun kenapa? Idza waqa'atil waqi'ah, apabila terjadinya hari kiamat. Tak memberi faham. Iyalah, kalau terjadi hari kiamat kenapa? Tak ada. Yang memberi faham walaupun dua kalimah. Allahus Samad. Sampai tak? Sampai terus. Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Allah tempat bergantung. Tapi apabila langit terbelah,
Apa benda nak cerita apa? Habiskan ayat. Akhir sekali kena baca 10 ayat baru sampai. Jadi yang nak bukan 3-4 ayat, tidak. Ayat yang memberi faham ataupun ayat yang sampai apa tujuan ayat tu. Alif lam mim. Dah, ayat Quran. Memang ayat Quran. Siapa tolak alif lam mim, kufur. Alif tolak pun kufur. Tapi maksud dia tak memberi faham. Maka alif lam mim tak boleh. Tak boleh dengan maksud alif lam mim saja. Alif lam mim zalikal kitab la raiba fi. Oh tu boleh sangat-sangatlah. Alif lam mim tu tak kira lah. Tapi zalikal kitab, ini kitab la raiba fi, tak ada keraguan. Hudan lil muttaqin, jadi petunjuk. Oh itu terlebih-lebih faham lah tu. Jadi ayat tu mesti bagi faham. Cuma mungkin kita kata yalah sebab kita tak peduli. Sebab khutbah tu dekat negara kita syarat dia mesti baca yang disediakan. Jadi kita tak rasa benda ni penting lah. Siapa penting ni? Orang yang nak buat khutbah tu lah penting. Tapi tak juga. Kalau orang buat khutbah tu tak penting, nanti bila dia hantar, dia cek dulu kan. Tapih dulu, pilih baru lah. Jadi memang tak ada masalah lah. Memang tak ada masalah lah kalau kita fikir gitu. Tapi kadang-kadang jadi masalah. Sekejap lagi kita cerita kalau sempat. Kita apa? Satu tempat yang kena sembahyang balik. Kena sembahyang Jumaat balik. Tiba-tiba habis waktu Jumaat dah. Habis kena qada. Ada cerita. Sekejap lagi lah kalau sempat. Cuma bagi kita fikir, alah tak payah tahulah. Kadang-kadang imam khatib dia terlupa tau. Pening, ngantuk kadang-kadang. Baru lepas gaduh dengan bini ke apa ke. Langgah peringkan. Boleh jadi. Habis kalau macam tu, tak sah sembahyang Jumaat. Dia kata, biar dia yang salah. Tak. Dengan semua makmum tak sah sembahyang Jumaat. Jadi tak boleh kata, biar. Dia punya pasal lah. Siapa suruh dia buat salah? Tak boleh. Tak boleh. Itu yang keempat. Keempat, kedi tu, wajib baca satu ayat. Ayat tu sempurna, memberi faham. Ayat Quran. Sama ada khutbah pertama pun boleh, khutbah kedua pun boleh. Kalau khutbah pertama lupa nak baca khutbah kedua. Dekat khutbah kedua. Cuma yang afdal, baca kat khutbah yang pertama. Alright. Satu ayat Quran. Yang kelima, yang ke-I. Doa bagi orang mukmin. Doa kepada orang mukmin pada khutbah yang kedua. Ini mesti khutbah yang kedua. Khutbah pertama tak boleh. Kalau doa juga kat khutbah pertama boleh. Tapi tak dikira lah sebagai rukun. Takkan doa tak boleh kot. Doa pun kat khutbah pertama. Tapi tak terangkat lah rukun tu. Rukun apa? Rukun yang kelima. Iaitu mesti doa untuk orang mukmin tadi pada khutbah yang kedua. Mesti khutbah yang kedua. Sekurang-kurangnya rahimakumullah. Paling kurang. Semoga Allah merahmati kamu semua. Kamu semua tu orang beriman. Cukup. Cuma yang sempurnanya apa dia? Memang terkenal ayat ni. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Tu mantap lah ayat tu. Sempurnalah. Al ahya, yang hidup, wal amwat ataupun yang mati. Al ahya minhum wal amwat. Ayat terbaiklah tu ayat tu. Tapi paling kurang rahimakumullah. Yang terbaik Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu yang terbaik. Okey. Ini khas kalau buat khutbah pertama tak buat khutbah kedua tak usah. Yang mesti buat khutbah kedua. Khutbah pertama tak payah pun tak apa. Memang tak perlu pun. Habis kalau nak kira setakat tu je. Tapi ada beberapa dobit saya kat sini yang elok untuk di-share sebelum kita masuk syarat-syarat khutbah ataupun kita tak masuk kot syarat khutbah ni. Sebab terlalu ringkas. Syarat khutbah ni kita akan tengok akan datang. Next. Akan datang. Minggu depan lah akan datang. Sebab apa saya berhenti kat sini? Sebab ada beberapa dobit penting dan kita nak tengok khutbah Jumaat. Kita punya. Biar kita praktikal terus. Praktikal tu. Okey. Ada beberapa perkara yang tak disebut. Macam mana dengan doa sultan atau raja? Tu tak disebut. Dalam kitab kita nipis tak sebut. Kitab-kitab tebal macam kitab Kifayatul Muhtadi ada sebut. Saya ambil sikit daripada kitab Kifayatul Muhtadi lah dari segi mafhum dia. Disunatkan untuk doa pada sultan atau raja. Ataupun orang yang memerintah lah, orang besar dalam negara. Orang yang memerintah pekerjaan orang Islam. Walaupun tak nama sultan, tak nama raja, tak kisahlah nama apa pun. Presiden ke apa, tak kisah. Yang penting dia yang memerintah orang Islam. Dia yang memerintah pekerjaan orang Islam. Doa tu bila sebut tentang pemimpin, sultan, raja ataupun kerajaan, bila sebut doa untuk mereka, maka doa supaya adil dalam memimpin. Itulah takkan doa apa pun.
Adil dalam memimpin. Doa supaya sehat. Dia sehat. Yang memimpin tadi. Bila sehat, dia boleh memerintah dengan sempurna. Itu doa yang berkaitan. Itu kalau pemimpin atau sultan atau raja atau yang memerintah tadi tu, presiden ke PM ke apa ke, kalau dia tu Islam, maka kita minta doa supaya dia adil memimpin dan minta dia diberi hidayah, diberi taufik dan sebagainya. Tapi kalau pemerintah tu kafir, tak boleh doa untuk kebaikan, untuk kebaikan akhirat dia tak boleh. Tapi boleh doa, harus mendoakan hidayah. Haram mendoakan rahmat. Tak boleh doakan rahmat. Tapi boleh doakan hidayah kepada pemerintah walaupun dia kafir. Pernah jadi kat mana dulu tak? Kecoh kejap. Dia berdoa, dia sebut nama pemimpin di tempat itu dan kafir. Orang tak faham dia doa apa. Dia bukan doa minta rahmat, bagi rahmat, bukan. Habis doa apa? Supaya diberi hidayah. Kalau diberi hidayah, maknanya kafir minta doa supaya diberi hidayah, masuk Islam kan bagus doa tu. Maka boleh. Lepas tu kecoh lah kejap sebab dengar bunyi doa, bunyi dalam khutbah, bunyi nama orang kafir. Memang dia, apa hal pula tiba-tiba ada Mutusami ke apa? Apa hal ni? Tiba pula ada nama Acong ke, apa hal pula ni? Dengan masuk pemerintah, apa hal pula ni? Yang mana boleh? Tak boleh. Tapi tengok dulu dia doa apa. Doa untuk diberi hidayah, tak ada masalah. Tak ada masalah doa. Baguslah kalau pemerintah yang kafir tu masuk Islam. Tapi dengan syarat pemerintah lah. Tapi kalau pemerintah tu Islam kan, jadi tak ada masalah. Doa lah yang terbaik. Doa. Apa hukum doa? Sunat. Tapi di negara kita jadi wajib. Kan wajib Kalau tidak tak boleh. Kejap sampai nanti kat luar. Tak sempat habis sembahyang dah standby. Kalau ada orang report. Sebab dia mesti itu undang-undang. Tapi tak ada masalah pun nak buat undang-undang tu. Tak ada masalah lah. Dan tidak disyaratkan untuk menyebut pemerintah tadi sama ada sultan raja ke, tak disyaratkan untuk menyebut secara khusus pangkat dia tu. Tapi boleh sebut. Sultan ke raja ke boleh sebut, tapi tak disyaratkan sebut. Tapi boleh sebut. Tapi kalau katalah dengan tak sebut pangkat menimbulkan fitnah, kena tangkap, berlaku perkara yang tidak diingini, maka wajib sebut pangkat-pangkat. Kan pangkat kan banyak tu kan. Sebut pangkat tu. Jika menimbulkan sesuatu yang tak harmoni, maka jadi wajib kerana nak menjaga keharmonian. Hukum asal tak sebut tak apa. Yang penting doakan kepada pemerintah tadi, sultan raja. Dia punya pangkat tak payah, nama dia aja. Tapi kalau sebut nama je, kurang ajar dia kira dan menimbulkan tak harmoni, jadi wajib untuk sebut dia punya pangkat tu. Jadi bab pangkat tak timbul isu. Tapi ada segolongan yang berkeras, dia tak nak doa untuk pemerintah. Berkeras. Dia tak nak doa untuk sultan, dia tak nak. Sebab bagi dia sultan tak betul lah. Sebab tu dia tak nak doa. Dia berkeras. Dia kata sultan tak ikut Islam dan sebagainya. Dalam kitab Fathul Mu'in ada dinukilkan satu pendapat ulama mengatakan wajib hukumnya mendoakan kebaikan supaya memerintah dengan adil, mendoakan pemerintah untuk dapat kebaikan supaya pemerintah tadi memerintah dengan adil. Jika tidak berdoa akan mendatangkan mudarat yang lebih besar, didakwa, ditangkap dan sebagainya. Maka wajib doa. Asalnya tak wajib. Tapi kalau tak buat macam tu, dia jadi dia jadi kena tangkap lah, senang cerita, kena dakwa. Maka wajib doa. Wajib. Sama ada doa tadi tu untuk pemerintah Islam ataupun kafir. Orang kafir kata, aku tak kira lah, aku pun tahulah aku ni bukan Islam, tapi doa untuk aku juga. Katalah negara kafir lah, wajib doa. Tapi bukan doa katalah, doa untuk diberi hidayah. Dia mana tahu. Dia tahu dengar sebut nama dia. Sebab bahasa Arab kan doa. Dengar sebut nama dia, kita okey. Contoh, wajib jadi doa. Sebab doa hidayah. Apa pula nak bekas? Dia umpama ginilah. Ayah, bapak jahat. Jadi bila bapak jahat, anak patut tak doa untuk bapak? Ke aku tak mau doa aku, bapak jahat. Tak adalah. Tu bapak kan. Doa lah. Tapi doa apa? Doa supaya dia jadi baik kan bagus. Macam tu lah.
Sultan Agong semua, tu macam bapak kita lah. Bagi mereka yang tak setuju ni, bagi mereka yang tak baca ni. Sebab ada golongan yang tak baca. Dia lawan. Dia tak mau. Dia kata, dia adalah dia punya alasan sendiri. Sedangkan, boleh jadi, kita Fathul Mu'in kata, boleh jadi wajib jika mendatangkan masalah. Dan memang akan mendatangkan masalah. Jadi, itulah. Ayah jahat pun, doalah untuk ayah. Doa apa? Doa kebaikan. Supaya dia bertaubat. Supaya dia duduk di jalan yang betul. Beri hidayah pada dia sebagainya. Macam itulah perumpamaan tu. Dan disunat juga berdoa untuk Khulafa' Ar-Rasyidin. Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali. Sunat Khulafa' Ar-Rasyidin. Sunat doakan mereka juga. Dan sunat doakan tentera-tentera Islam yang sedang berperang kalau ada lah. Sunat juga. Dan sunat juga berdoa jika ada umat Islam kena tindas dan sebagainya. Sunat doa juga kat situ. Palestin ke apa ke, sunat doa. Semua sunat lah. Sebab kita cerita yang rukun dah lepas dah. Ni cerita yang sunat. Ini bukan rukun. Cuma saya sebut tadi berkaitan dengan Sultan tadi sebab ada dengar begitu beberapa tempat. Kenapa nak tunjuk protes sangat tu? Sedangkan ada dalam kitab Fathul Mu'in mengatakan wajib kerana menimbulkan fitnah tadi. Jadi kenapa keras sangat? Sebab tu saya ni. Okey. Jadi kita dah tahu ada rukun khutbah tadi, ulang balik. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, ittaqullah, qul huwallahu ahad. Contohlah, tu satu ayat Quran contoh. Lepas tu khutbah yang kedua ulang balik yang sama. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, ittaqullah. Lepas tu ayat Quran bacalah satu lagi, apa masalah bacalah satu lagi, inna a'tainakal kautsar dan sebagainya. Lepas tu jangan lupa Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Itu je rukunnya. Itu saja rukunnya. Jika yang lain yang panjang-panjang tu semua isi dia panggil. Kadang-kadang sunat, kadang-kadang harus je. Tak sunat pun, dah meleret-leret tak sunat kan. Kadang-kadang harus, kadang-kadang sunat. Apa ni isi? Yang tadi je, kalau kita baca hanya rukun-rukun, agak-agak berapa minit dah khutbah? Seminit. Tak sampai kot. Dia bagi salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk, azan. Okey, mula khutbah, bangun eh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Ittaqullah. Qul huwallahu ahad. Duduk. Lepas tu, duduk, bangun. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Ittaqullah. Bacalah satu ayat lagi. Alang-alang kan. Baca satu ayat. Inna a'tainakal kautsar. Lepas tu Allahumma fil lil muslimina wal muslimat. Turun. Dah. Komat. Tak ada seminit. Itu yang wajib. Sah. Sah. Memang viral kalau buat gitu. Memang viral. Cuma nak bagi tahu sah. Tapi kadang-kadang viral bagus juga. Bagus juga sebab lepas tu orang tahu. Lah, rupa-rupanya sikit aja orang boleh belajar berjuta orang. Kalau berapa orang share viral tu, automatik belajar, tak perlu datang masjid nak belajar. Sebab bila orang duk mengata, dia kata, itulah lain kali mengaji datang. Cukup dah. Kalau kata orang tangkap gambar, tangkap video, cukup semua rukun. Cuma salah di simpan undang je. Tapi sah semain jemaat. Yang lain yang duduk komen-komen semua, oh ya ke? Nampak? Berjuta orang boleh dapat ilmu dengan buat pelik gitu. Buat konten macam tu. Kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey pun. Cuma itulah rukun dia. Macam mana kalau khatib terlupa baca? Terlupa baca. Sebab tu sentiasa kena berhati je. Kita berhati. Kita tidur. Sentiasa kena berhati je. Ada dah. Cukup. Cukup lega. Okey. Tapi itulah. Okey. Kena berkata. Macam mana kalau ada yang terlupa? Khatib ada yang terlupa. Maka siapa yang perasan wajib tegur. Wajib tegur. Bukan sunat, wajib. Sedangkan ketika imam baca salah, imam salah rakaat, makmum tak wajib tegur. Sunat. Nak tegur boleh, tak nak tegur pun tak apa. Sama ada bacaan salah ataupun rakaat salah ataupun apa yang dia buat, kesalahan yang dia buat dalam keadaan terlupa, makmum tak wajib tegur. Tak wajib subhanallah, tak wajib, sunat. Tapi dalam khutbah ni wajib. Sebab apa? Kalau dia tak tegur, bermakna khutbah tak sah. Kalau khutbah tak sah, sembahyang Jumaat tak sah. Kalau sembahyang Jumaat tak sah, dengan dia tak sah. Sebab tu haram. Dan lepas pada tu lah, jika habis dah waktu zuhur, tak boleh qada. Yang tak sedar tak apalah, yang tak perasan, yang tidur tak apa. Macam mana dia tak perasan?
Yang tak lambat, dia tak perasan. Yang perasan tapi tak tahu. Tak buat tak tahu. Maka dia berdosa. Dia tu yang berdosa. Wajib untuk tegur imam. Tegur macam mana? Kan susah pun. Bila nak tegur ni? Bila dia duduk lah. Kalau khutbah pertama, bila dia duduk masa tu tegur. Dia duduk, tadi tak ada tadi selawat. Tu kan. Sebab kalau dia bangun, dia akan baca khutbah yang kedua. Maknanya khutbah pertama tak sah. Kan masa dia duduk tu, masa duduk baca doa tu kat tangan. Assalamualaikum. Macam tu lah. Orang semua tengok. Tak abah ni best ni viral. Minta maaf tadi. Tapi satu lagi. Nak tegur pasti kita kemas sungguh. Kita tidur waktu tegur. Orang kita belah lah weh. Tadi dia baca muh tidur. Jangan gitu pula. Kita kena kemas sungguh lah. Kita selai mata. Tadi tak ada selawat. Betul? Khatib fikir balik. Sungguh tak ada selawat. Dia kena buat balik. Tapi kalau kita pun mari pun lewat, lepas tu kejap dengar tak dengar ataupun duduk sibuk main telefon ke apa ke, lepas tu angkat tangan, jangan buat gitu. Kita kena kemas sungguh, yakin sungguh, baru kita kena tegur. Tegur macam tu aja. Tegur macam tu aja. Boleh juga pergi depan. Cuik. Nanti orang kata apa hal pula? Jaga imam tu nak balik dengan selipar kasut ke apa? Jaga. Jaga tangkap. Bahaya juga. Tapi terulang. Call ke kalau dia ada telefon, khatib tak ada telefon, call je. Tapi dia tak angkat pula. Cuma tegur boleh tegur gitu. Lepas tu jika khatib kata, oh iyalah, terlupa. Sama ada baca alhamdulillah ke terlupa ke, tak cukup satu lah. Tapi kalau ayat Quran jangan tegur. Sebab ayat Quran boleh baca khutbah yang kedua. Ayat Quran jangan. Ini yang tiga benda. Hamdalah, alhamdulillah, selawat dengan ittaqullah. Tiga je. Tiba tak baca ayat Quran, angkat. Tak payah. Nanti dia baca pada khutbah yang kedua. Okey. Jadi tegur-tegur macam tu, khatib tadi macam mana nak buat? Dia bangun aja. Dia bangun balik. Dia bangun macam mana? Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Ittaqullah. Duduk. Bukan susah pun. Tapi orang tengok, apa hal tadi macam ada duduk, bangun balik. Lepas tu cakap pendek-pendek gitu. Itulah rukunnya. Tak payahlah baca daripada awal. Innal hamdalillah. Baca daripada awal. Sidang hadirin Jumaat. Ulama tak diulang balik. Jangan buat gitu. Jangan buat gitu, nyanyi orang nak pergi kerja. Lepas tu habis balik perenggan. Kenapa? Kena baca. Sebab tu kena tahu rukun yang mana. Cuma tambah itu, bangun. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Ittaqullah. Masa tu orang tengok. Ittaqullah. Duduk. Bila duduk, bacalah doa. Bangun. Bangun sama. Khutbah kedua. Kalau ketika khutbah yang kedua lupa. Masih bila nak tegur? Ada waktu ke lupa Allahumma filil muslimin wal muslimat. Yang tu kata lupa kan? Ataupun satu ayat Quran lupa, ataupun alhamdulillah lupa, ataupun mana-mana lupa, masa bila nak tegur? Masa dia suruh sembahyang, dia suruh qomat kan? Masa tu kita kejap pergi depan cepat. Tadi khutbah yang kedua tak ada baca, terus baca. Khatib dia tak perlu naik, bukan wajib naik mimbar. Dia dah turun ni, turun baru nak cakap qomat je. Pergi tegurlah dia. Bila kita tegur, dia pun fikir, betul lah tak sebut, tak perlu naik mimbar. Macam mana? Pegang je lah mic tu. Apa tadi yang rukun? Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Ittaqullah. Qul huwallahu ahad. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Cukup dah. Tapi orang pelik apa tiba-tiba ada. Rupa-rupanya tadi terlupa ada baca. Maka dia ulang balik baca. Itu pun kalau lama. Kalau pendek-pendek tak payah ulang semua. Katalah baru turun aja. Terus orang tegur. Jarak tu terlalu pendek. Mungkin dalam 4-5 saat je lepas habis khutbah tu. Tak perlu nak baca daripada awal. Apa saya lupa tadi? Selawat. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Dah. Tapi itulah. Kalau tak faham, itu yang naik balik. Baca daripada awal balik. Waktu tu jangan cerita lah. Hai, memang kecoh waktu tu. Okay. Bila berlaku? Berlaku 23 Jun. Baru aja. Sebulan baru. Siapa baca surat khabar? Mana zaman surat khabar sekarang ni? Dekat Kajang kan, Sungai Ramal kan, tak tahu ada kan? Sebaik ada seorang jadi lah, katakan tak tahu. Ada baru je, tak sampai sebulan 23 Jun hari tu, masjid dekat Sungai Ramal tu, dekat Kajang. Jemaah perlu solat zuhur, qada zuhur. Sebab khatib tak menyebut kalimah takwa. Rasanya khutbah yang kedua. Khutbah kedua tu dia tak ada ittaqullah. Ittaqullah tak ada. Jadi bila macam tu, tapi dia ada rakam, dia memang rakam. Kenapa jadi gitu? Sebab
khatib jemputan. Dan khatib jemputan tiba-tiba naik syekh. Tak baca teks. Kalau baca teks mesti ada, ni naik syekh. Tak baca teks. Lepas tu ada orang perasan, tapi tak tegur. Salah juga dia. Lepas tu terus semayang. Lepas tu dia buat report. Patut tegur dulu lah nak buat report mana? Sebab kita nak semayang ni. Dia buat report. Esok kan hari tu tak silap, baru tahu, datang pejabat agama untuk buat siasatan, ambil rakaman. Memang betul khutbah yang kedua tak silap lah. Maksudnya adalah rukun yang tadi tu, yang 5, 6 tadi tu tertinggal. Maka buat pengumuman, siapa semayang di sini masuk surat khabar. Maka hendaklah dia qada semayang zuhur, qada zuhur. Kan menyusahkan orang tak? Dan kalau katakanlah ada orang yang nak azan lah. Loh, tak cakap. Patut bangun je lah sikit. Katalah ada orang yang tak tahu. Macam mana yang tak dapat tahu? Siapa nak tanggung? Kata apa? Kata Edi. Ha? Terus. Terlupa dia bunyi dah. Macam mana? Terus kan? Terus sikit lagi. Terus kita habiskan ni je sikit. Okey. Okay. Jika khatib tu syak, ada tinggal rukun tidak? Tinggal rukun ke tidak? Tapi khatib ada sini. Tak nampak. Khatib ada? Ada? Okey, ada. Tak nampak. Khatib kena tahu. Tiba-tiba kita cerita dekat bukan khatib. Betul khatib buat apa ni bukan orang. Tapi tak apalah, pesan-pesan lah nanti. Okay. Jadi jika khatib tu syak, syak baca atau tidak? Okey. Tengok syak tu bila. Jika syak sedang baca khutbah yang pertama, syak. Tadi baca ke tidak? Baca terus lah tengah khutbah. Kan? Tadi awal-awal aku selawat ke tidak? Waktu tu tengah baca khutbah pertama. Tiba-tiba syak baca selawat atau tidak? Selawatlah terus. Terus masa itulah selawat. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Selesai. Kalau syak pada khutbah yang kedua, syaknya tak baca pada khutbah yang pertama. Khutbah pertama dia syak tak baca. Ketika khutbah yang kedua, yang tadi ketika khutbah yang pertama sedang dibaca, dia syak baca ke tidak? Alhamdulillah tadi. Maka wajib dia terus bacalah. Sebab sedang baca kan. Tak payahlah nak pening-pening. Bacalah terus. Tengah-tengah baca khutbah tiba-tiba je Alhamdulillah. Sidang Jumaat. Apa alhamdulillah. Kau diam, kau tak tahu. Khutbah aku lupa tadi. Tu. Tak semestinya kena baca ikut tu. Cuba alhamdulillah. Ataupun tiba-tiba je dah habis perenggan tu, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Sidang Jumaat yang dirahmati sekalian. Kenapa tiba-tiba baca kat sini? Rupanya dia syak. Baca atau tidak selawat kat awal tadi. Dan ketika itu sedang baca khutbah yang pertama. Kalau dia sedar, dia syak ketika khutbah yang kedua, yang dia syak khutbah yang pertama tadi baca atau tidak, tak payah layan. Tak perlu layan. Sebab dia syak tu, syak ni 50-50. Dia syak ketika dia baca khutbah kedua. Yang dia syak adalah adakah baca alhamdulillah dekat khutbah pertama. Kan dah lepas. Bila dah lepas, biarkan. Syak baca atau tidak alhamdulillah dekat khutbah kedua. Yang dia syak pada khutbah yang kedua, baca je lah terus. Kan tengah khutbah kedua. Syak baca atau tidak tengah semayang ataupun dekat-dekat nak semayang, dah turun untuk qomat, syak. Tadi aku baca tak? Khutbah pertama atau khutbah kedua aku baca tak? Ada tak yang tinggal mana-mana? Syak ni 50-50. Tak payah layan. Yakin baru layan. Nak semayang dah qomat, la ilaha illallah, Allah, la ilaha illallah. Nak semayang ni? Tiba yakin tak baca. Wajib baca. Tak boleh semayang. Sebab yakin. Yang tadi tu kata tak payah layan, itu syak. Baca dah, macam baca. Macam tak baca. Macam baca. Macam tak baca. Itu tak payah layan. Kalau yakin tak baca, dia tak boleh semayang walaupun dah qomat. Habis itu macam mana? Tak payah naik mimbar pun. Nak naik silakan. Tak naik mimbar pun. Pegang macam tadi. Apa tadi? Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Laju-lajulah sikit bawa tunggu nak semayang ni. Habis makmum semua berdiri. Makmum tak syarat duduk biar dia berdiri. Makmum tak tahu, makmum tak syarat tahu biar je lah dia terfikir-fikir. Tiba-tiba je nak semayang lepas qomat, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Ittaqullah. Qul huwallahu ahad. Duduk bawah. Dia tak semesti duduk atas kursi. Duduk bawah. 1, 2, 3. Tamat ninah je. Bangun balik. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Ittaqullah. Allahumma fil muslimin wa muslimat. Qomat sekali lagi. Qomat sekali lagi Kalau tak qomat pun tak apa. Qomat kan sunat semayang. Jadi orang akan tertanya-tanya kenapa baca tiba-tiba gitu. Biarkanlah. Tak semestinya dia kena tahu.
Cuma itu cara penyelesaiannya. Jangan semayang je lah. Kira kan dah lepas tadi. Walaupun yakin tak buat, tapi sah kot. Jangan buat gitu. Dosa besar, bukan dosa kecil. Sebab semua tak sah semayang Jumaat. Okay. Okay, sikit. Last. Sikit. Yang tadi, sunat-sunat campur wajib. Yang ni yang sunat pula. Khatib tidak disunatkan angkat tangan ketika berdoa. Ketika doa kan, Allahumma fil muslimin wal muslimat. Khatib tak sunat angkat tangan, tapi yang mendengar makmum dua pendapat. Setengah pendapat kata sunat angkat tangan, tadah angkat tangan, tadah tangan, ada kata tak sunat. Jadi tak ada masalah. Imam sepakat, khatib sepakat tak angkat tangan. Tak ada, tak sunat. Makmum khilaf ulama. Ada kata sunat, ada kata tak sunat angkat tangan. Jadi bab makmum settle. Bab imam ni, bab khatib ni tak ada. Allahumma fil muslimin wal muslimat. Dia pegang khutbah, dia pegang tongkat, tangan kiri dia pegang kalau ada ni apa benda tu lah. Pegang apa-apa yang ada. Mimbar ke pegang. Dua-dua pegang. Tu cara khutbah. Sunat ni sunat. Tangan pegang tongkat satu. Tongkat satu. Dan tangan satu lagi pegang apa-apa supaya tak bergerak. Dan antara adab khatib adalah tidak menggerakkan badan kiri dan kanan. Mata tengok tak berlilau-lilau mata macam berceramah. Tak. Adab macam ni. Gitu je. Baca. Sidang Jumaat yang dirahmati sekalian. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kan kalau kita ceramah kan macam ni bergerak. Itu ceramah. Khutbah tak ada, duduk diam. Sikit-sikit je. Jangan mata sini. Konon-konon nak cakap kat sana kan orang sana pula. Wahai jemaah. Okay, kan sekarang kan dia interaktif sikit. Ada projektor lah, ada tu. Itu tak ada masalah. Cuma bila macam tu dia pun nak bagi orang tak tidur, dia kata sidang Jumaat di sebelah kiri saya. Sidang Jumaat, nak angkat tangan sebelah kanan. Dia nak bagi orang tu. Tak salah, tak ada berdosa apa, tak ada. Tapi tak ada adab dia panggil. Khatib tak erti adab. Habis macam mana khatib? Gitu je. Habis yang angkat tangan tu, itu ceramah ke apa, cakap angkat tangan ni. Marilah kita tuan-tuan. Ni angkat tangan ni. Ni. Ni ceramah boleh, kuliah boleh. Khutbah tak ada. Tak beradab dia panggil. Angkat tangan. Kita semua ni tuan-tuan. Tuan-tuan belah kanan saya, tuan-tuan belah kiri saya. Jangan buat kerja gitu. Walaupun nampak macam bagus kerana satu perubahan yang baik, tak baik pun. Tak ada adab dia panggil. Malah tengok kiri kanan mata melilau pun dipanggil tak ada adab. Kemudian masa nak berdoa tak ada, tak angkat tangan. Masa doa terus je, makmum je ada. Kemudian ketika baca selawat, ketika khatib sebut tentang Nabi, sunat selawat. Kenapa saya sebut pasal tu? Sebab kan ada kata jangan bercakap tu kan. Dalam kata khutbah jangan bercakap. Jadi tu sekejap lagi. Jadi ketika ada berkaitan dengan Nabi, sunat khatib pun sunat selawat, pendengar pun, makmum pun sunat selawat juga. Ya? Jangan kata tak boleh. Kan tak boleh bercakap. Selawat tak ada masuk. Dan macam tu juga amin. Amin juga sunat jika imam baca doa. Amin. Itu dua-dua tu khilaf. Sebagai ulama kata tak sunat amin. Sebagai ulama kata sunat amin. Siapa yang kata tak sunat amin? Yang kata tak angkat tangan tadilah. Yang kata tak sunat angkat tangan, maka tak sunat amin. Yang kata sunat angkat tangan, maka sunat amin. Sebab dia khilaf, settle masalah. Kita khilaf je kena tutup, settle. Nak buat tak nak buat sudah, tutup. Dan dia tak termasuk ke jangan bercakap. Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhutub faqad laghauta. Kan terkenal tu. Dulu saya masih kecil-kecil dulu, Bilal mesti baca sebelum khatib naik, kan? Dia akan baca tu. Jika kamu berkata-kata dengan sahabat kamu, walaupun perkataan diam sekalipun, maka telah sia-sialah pahala Jumaat kamu. Saya dari kecil dengar. Hadis tu dengarlah terjemahan tu. Jika kamu berkata-kata, bercakap dengan sahabat kamu sedangkan khatib sedang baca khutbah, maka telah sia-sialah pahala Jumaat kamu. Hadis tu betul, terjemahan tu salah. Bukan sia-sia pahala Jumaat. Faqad laghauta, maka telah laghawalah kalau bercakap. Laghau apa? Walaupun perkataan diam sekalipun. Laghau apa?
Sepatutnya bila orang buat bising, orang bercakap ketika khatib, kita katakan ni, diam. Bagus tak? Kalau kebiasaannya, baguslah, sebab kita amal ma'ruf nahi munkar. Dia buat kurang adab, kita tegur dia, kan bagus, nasihat. Tapi ketika khutbah tengah dibaca, cakap diam, kan bagus, jadi tak bagus. Apa tak bagus? Perkataan yang sepatutnya bagus tadi, amal ma'ruf nahi munkar tadi, faqad laghauta, jadi lagau. Bukan sembahyang Jumaat lagau, bukan sembahyang Jumaat tak sah, bukan sembahyang Jumaat hilang pahala, bukan. Perbuatan baik dia yang dia lakukan ketika khutbah Jumaat, itu jadi lagau. Lagau tu tak ada nilai lah. Sebab tu dulu, ingat tak? Zaman mesti sampai zaman tu, zaman ambil duit tu, ada orang kutip ketika khatib, kan? Banyak dapat tu dulu. Lepas tu sampai satu tahap tak boleh lah, kan? Sampai surat kata tak boleh dah, jangan buat, letak tabung aja. Mesti kurang dapat. Dia kena minta tu. Orang. Jadi, kenapa tak dibenar? Sebab apa sahaja perbuatan baik yang dibuat ketika khatib sedang khutbah, lagau tak? Lagau. Kan sedekah tu jadi lagau. Bukan sedekah lagau. Sedekah lagau, bercakap apa? Berdakwah lagau, nasihat lagau, apa-apa yang buat semua lagau. Tak ada nilai. Tapi kalau khatib tak, bukan duk baca khutbah, bernilai besar apa yang dia buat tu. Amal ma'ruf nahi munkar tu. Baca Quran, pahala besar. Semua pahala besar. Tapi ketika khatib baca khutbah, yang pahala besar tu lagau. Tu maksud lagau. Bukan tak dapat pahala Jumaat. Jadi, adakah selawat tu lagau? Bila khatib sebut, lepas tu makmum pakai selawat, adakah lagau? Satu. Adakah bila Allahumma fil muslimin wal muslimat, lagau? Adakah itu dinamakan lagau? Itu yang ulama khilaf. Sebagai ulama kata lagau, maka jangan selawat, jangan duduk diam aja, dan jangan amin. Maka tak sunat pun angkat tangan. Yang kata yang lagau tu yang berinteraksi dua orang. Ini berinteraksi dengan Allah. Kan kita doa kan, selawat kan dengan Allah. Tak ada masalah. Bukan lagau itu. Yang lagau orang dengan orang. Macam duduk diam. Kan tu dengan orang interaksi dengan orang. Dua-dua ada hujah. No problem. Jadi tak payah cerita angkat tangan lah, nanti kena angkat ke tak angkat ke. Nak angkat tak nak angkat sudah. Menang tak? Settle tak? Wallahualam. Cukup. Kita berhenti dekat stesen dia dah lah. Syarat khutbah. Bahasa Arab, mualat. Ni pun penting juga ni. Ada tempat yang lepas qamat, lepas khutbah kedua, sebelum qamat, dia buat pengumuman. Masalah besar tu. Dia buat pengumuman. Sebab dia buat pengumuman, dia kata kenapa buat pengumuman sekarang? Kalau buat pengumuman awal-awal tak ada orang datang, orang tak ramai lagi. Sekarang ni orang ramai nak semayang dah ni. Dia pun insyaAllah kita ada pertama, saya ada 3 perkara. Saya dengar 3 perkara, saya berdebar. Duduk habislah, tak salah main jemaah kali ni. Sekitar 3 perkara. Yang pertama, kita ada ni tahlil malam ni, insyaAllah pakar-pakar datang. Yang kedua, saya nak beritahu, kita ada buat kat luar tu, kita akan buat kolah. Jadi siapa nak sumbang, popeng. Yang ketiga, saya nak nasihatkan yang kat luar pakar-pakar masuk, kita duduk belakang berdebar. Sebab apa? Takut putus mualat. Tu akan datang berdebar. Jangan buat gitu jangan buat macam tu. Kita sedang tasbih kafarah dan surah subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekali